A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulakan masjid kita pada malam ini dengan baca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Fayassir lana umurana wahtim lana ya Allah bis-sa'adah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Yang dihormati dan dikasihi hutan kita pada malam ini Al-Fadil Al-Ustaz Muhammad Nur Azhar bin Bahadur. Seterusnya AJK pelaksana program Mabaril Ilmi yang dianjurkan oleh TV Al-Azhar. Seterusnya ikhwah akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana alhamdulillah hari ini kita masih lagi dapat menyambung program kita untuk hari yang ketiga yang akan disampaikan oleh sebentar lagi oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Azhar bin Bahadur di bawah tajuk tiga lagi mabadi ilmi yang kita bincang pada malam ini, iaitu tafsir, kemudian ilmu hadis, dan yang ketiga ialah ilmu at-tasawuf. Jadi sedikit biodata ringkas yang ingin saya sampaikan pada malam ini berkaitan dengan penceramah kita pada malam ini. Beliau ialah Muhammad Nur Azhar bin Bahadur. Dia berasal daripada negeri Kedah, Darul Aman. Tinggal di BMAK Arma, bilik 507. Tingkat 507. Kemudian beliau telah alhamdulillah selesai menunaikan pengajian di bidang usuluddin, syubhat hadis, dan sekarang ni dalam proses untuk menyambung master. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Dan yang seterusnya kita tanya penceramah sendirilah. Status kan, katanya available dekat kan. Available. Jadi insyaAllah kita akan teruskan program kita pada malam ini, iaitu Mabadil Ilmi bil hamzah, bukan bil ain. Kan bid'ah mulaan mabadi' kan. Hamzah Mabad. Dan siapa yang belum dapat kertas ni boleh rujuk kepada AJK pelaksana untuk dapatkan kertas. Kita ada sedikit kertas pada malam ni. Jadi dengan segala hormat dan segala hormatnya dan menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Al-Ustaz Muhammad Nur Azhar bin Bahadur untuk menyampaikan ceramahnya pada malam ini dengan segala hormat yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana وافتح علينا فتوح العارفين كما فتحت على أنبيائك وعلى أوليائك وعلى عبادك الصالحين. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير يا كريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي الحكيم. Yang dihormati sahabat muslimatif, khususnya AJK menganjur dan juga AJK pelaksana program Muhadarah Mabadi' Al-Ulum pada Murusi dan juga JK Badan Kebajikan di Melaka, dan juga terima kasih khusus kepada pihak Dewan yang membenarkan untuk kita menggunakan Dewan di Melaka ini.
khususnya sahabat-sahabat dan juga sahabat-sahabat ikhwah dan akhwat sekalian. InsyaAllah dalam lebih kurang masa sejam setengah yang diberikan oleh pihak penganjur untuk kita bincang tentang 3 ilmu daripada ilmu yang disebut sebagai ulum syariah ini. Yang pertama kita akan bincang tentang ilmu tafsir, yang keduanya tentang ilmu hadis, dan yang ketiga tentang ilmu at-tasawuf ataupun at-tazkiyah. Dan daripada tajuk program ini sendiri, kita letak, pihak penganjur letak nama program ini Muhadarah Mabadi' Al-Ilm. Jadi insyaAllah kita akan bahagikan kita punya slot ini dalam masa sejam setengah. Kita akan letak lebih kurang 10-15 minit untuk kita bincang tentang mabadi' ilmu itu sendiri, apa benda itu mabadi' ilmu dan apa kepentingan dia. Kemudian kita akan bahagilah masa yang baki itu dalam lebih kurang sejam lebih itu untuk setiap ilmu itu lebih kurang 20-25 minit. Semua dah dapat kertas dah kan? InsyaAllah ada kertas tunjukkan. Kita akan muhadarah kita ini, kita akan berpandukan pada kertasnya. Wa naqulu billah wa billahi taufiq, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mabadi' al-ulum. Mabadi' al-ulum ini terjemah mudah dia pengenalan lah kalau terjemah bahasa Melayu ni. Cuma pengenalan ni terjemahan yang dah 2-3 lapis. Asal mabadi' ni dari segi bahasa Arab dia jamak kepada al-mabda'. Mabda' jadi jamaknya mabadi' lah. Kita bagi faham lah. Kita bagi faham, tak payah catik, tak apa. Memang kertas tu dah banyak tempat kosong kan. Kita bagi faham dulu. Mabda' ini dalam bahasa Arab dia nama masdar mimi. Masdar yang mula dengan huruf mim ni. Jadi masdar mimi ni lebih kurang lah sikit-sikit sebanyak tu. Dia ada 3 makna, sama ada makna perbuatan ataupun makna al-hadas ataupun makna masa ataupun lagi satu makna dia tempat. Kita ada 3, sama ada membawa makna perbuatan, sama ada membawa makna tempat ataupun membawa makna masa. Jadi kat sini al-mabda' ni asalnya pada bidayah, permulaan. Jadi perkataan mabadi' ni maksudnya ialah salah satu dari 3 tadi tu ulama pilih maksudnya tempat permulaan. Bukan masa mula ataupun memulakan tu. Di tempat nak mula. Jadi kalau kita faham perkataan ini dengan makna tempat untuk kita mulakan di dalam kita menuntut ilmu ni. Contoh kita nak mengaji fiqh. Fiqh ada lebih kurang berapa puluh bab. Daripada awal bab taharah tu sampai bab belakang, bab bebaskan bab hati tu lebih kurang berapa puluh bab. Kita nak mula kat mana? Tu. Jadi timbul persoalan, nak mula kat mana saya nak mengaji fiqh ini? Jadi mabadi' ilmu ni bagi jawapan kepada kita. Awak nak mula kat mana? Mula tu 10 tu lah. Dalam mabadi' ilmu tu dia ada 10 perkara yang kita kena mulakan sebelum kita belajar sesuatu ilmu. Jadi fahamlah mabadi' tu. Mabadi' itu disebut permulaan, tempat permulaan sebelum kita belajar sesuatu ilmu. Sebab tu semua terjemahan-terjemahan yang mudah ni disebut pengenalan lah. Sebab memang pengenalan pun kandungan-kandungan dia yang daripada 10 ini memang semuanya berkaitan dengan memperkenalkan kita kepada sesuatu ilmu yang kita nak belajar ni. Okay. Mabadi' al-ulum. Setengah-setengah ulama dinamakan al-mabadi' al-asharah. Al-asharah 10, ada 10 benda. Yang pertama at-ta'rif, kita baca lagi dulu. Yang keduanya al-mawdu', ketiga al-faedah ataupun al-thamarah, keempat al-masail, yang kelima al-istimdad, yang keenam al-hukmu. Hukmu ni hukum syarak lah. Hukum belajar ilmu ni apa ada hukum dia. Yang ketujuh al-ismu, yang ke-8 al-wadih, yang ke-9 al-nisbah, yang ke-10 al-fadlu. Kita ambil satu-satu lah. Setiap ilmu tu dia ada dia punya pengenal, dia punya ta'rif dia, definition dia. Apa makna sesuatu ilmu yang kita nak belajar ni. Kita 10 mabadi' ini sesuai untuk kita tatbik kepada semua jenis ilmu. Bukan setakat ilmu syarak saja. Ilmu perubatan, ilmu ekonomi, ilmu siasah dan ilmu politik. Semua ilmu yang nama ilmu dalam dunia ni kita boleh tatbikkan ke 10 ini sebelum kita masuk belajar sebarang ilmu yang kita nak masuk itu. Konsep ni ulama-ulama dah ajak beratus-ratus tahun dulu dah kepada umat Islam. Baru-baru ni saja sekolah-sekolah menengah ni ambil kaunselor, jadi kaunselor kat sekolah. Kaunselor kat sekolah tu selepas kita lulus SPM,
kita akan pergi dekat dia, kita akan bincang dia. Bincang dengan dia, minta pandangan, saya nak belajar apa. Jadi dia akan terangkan kat kita, kalau ambil bidang ini, apa faedah dia sekian-sekian. Pengenalan tentang bidang ini, apakah yang awak akan dapat daripada bidang ini. Itu peranan kaunselor yang bila bincang nak masuk bidang apa itu. Ulama-ulama dah letak awal-awal lagi dah. Benda-benda ni ulama Islam supaya bagi panduan pada anak-anak orang Islam dia, nak pilih ilmu tu supaya dia tengok mana kecenderungan dia, mana kemampuan dia, dan juga mana bidang yang dia boleh fokus untuk dapatkan kesan yang maksimum lah. Okay. Jadi yang pertama, ta'rif. Ta'rif ni pahala mudah. Nanti kita akan tengok. Kita akan masuk lebih detail lagi melalui praktikal lah pada setiap ilmu kita akan bincang nanti. Yang keduanya al-mawdu'. Mawdu' ni maksudnya bahan yang dijadikan perbincangan, objek kajian kita. Objek kajian kita dalam ilmu tu. Kita bagi contoh lah, contoh mudah. Kalau dalam ilmu perubatan, kita tengok ramai ada juga sahabat-sahabat pada bidang medik ni, bahan yang kita kaji, kita tak kaji tepung gandum, kita tak kaji enjin motosikal, kita kaji badan manusia. Betul tak? Jadi objek kajian dalam bidang perubatan ni adalah badan manusia. Cuma kaji badan tu bukan kaji dari sudut tinggi, rendah, panjang, pendek. Tak. Kita kajian kita dalam ilmu perubatan tu, kajian dia memang objek kajian dia adalah badan manusia, tapi dari sudut yang khusus. Sudutnya apa? Sudut membincangkan tentang sehat dan sakitnya badan manusia itu. Jadi kajian ilmu perubatan secara umum. Jadi objek kajian dia adalah badan manusia. Kalau kita pindah kepada ilmu mekanik, ilmu repair motosikal, objek kajian dia, mawdu' dia, bahan kajian dia adalah motosikal. Tak boleh nak kaji basikal, memang bentuk dia kurang sama. Kalau kaji kereta lagilah tak cerdik. Jadi ilmu mekanik ni dia akan kaji bahan kajian dia adalah motosikal. Kajilah dari sudut apa? Sudut lawa ke, cat lawa ke, enjin boleh bagi bunyi yang bising tengah satu kampung ke. Yang penting bahan kajiannya semua yang berkaitan dengan motosikal. Jadi boleh faham mawdu' ni? Mudah, kita nak pergi laju-laju lah. Masa pun sejam setengah. 3 ilmu sebenarnya 4. Kita akan tengok setakat mana sempat lah. Yang ketiganya al-faedah. Faedah daripada ilmu tersebut. Macam tadi lah, bila kaji perubatan, faedah dia kita dapat tengok lah badan mana yang sihat, badan mana yang sakit. Yang kita dapat tahu bagaimana cara untuk memastikan badan itu sentiasa sihat, dan juga kita dapat tahu bagaimana nak mengubat badan yang sakit. Itu faedah, contoh faedah ilmu perubatan. Begitulah juga ilmu mekanik tadi. Nanti kita akan tengoklah bila kita masuk kepada fokus ilmu yang kita akan bincangkan nanti. Jadi faedah dan samarah ni, kesan ataupun faedah yang kita akan dapat daripada belajar ilmu ni. Yang keempat, al-masail. Masail ni terjemah mudah bahasa Melayu kita ni perbahasan lah. Perbahasan yang ada dalam ilmu tersebut. Perbahasan tu dihimpun ayat pertama, ayat kedua, dia alah kali jadi satu buku. Kita ada banyak ayat dalam buku tu kan. Tu buku-buku ayat-ayat yang dalam buku tu perbahasan tentang ilmu tersebut lah. Contoh, kalau ilmu perubatan saya tak tahu sangat, dia bincang bab motosikal lah, hati sikit. Contohnya dia tulis ayat pertama, tak ada lah, memanglah kalau pergi kedai motor tu tak ada buku. Yang ada lah yang mahfuz, dia tak ada yang maktub. Okey, Cina ni dia akan sebut kat anak buah dia, skru ini kalau skru 16 kena guna pelaya 14. Ini ayat pertama. Bukan 16 dengan 16 lah. Jadi dia himpun. Ayat pertama dia adalah perbincangan yang pertama. Skru 16 mesti guna pelaya yang 16. Dia himpunlah satu ayat. Itu perbahasan pertama. Kemudian dia bincang, minyak hitam tidak sesuai diletakkan di atas tayar sebab akan bagi licin. Dia akan himpun ayat-ayat tu lah kali himpun jadi satu buku. Itu perbahasan. Faham? Jadi ayat tu masalah perbahasan yang wujud dalam suatu ilmu. Kalau kita tengok dalam ilmu Islam, ilmu fiqh contoh. Ilmu fiqh, kalau kita bincang bab hukum ibadat, dia akan sebut solat itu wajib. Ini satu ayat. Kemudian wudu itu wajib, satu ayat. Basuh muka dalam wudu itu wajib. 1, 2, 3 lah kali himpun semua ni jadi buat. Jadilah satu kitab dan satu buku. Jadi segala ayat-ayat tu namanya perbahasan di dalam ilmu. Ini disebut al-masail. Jamak kepada masalah. Masalah tu lah perbincangan dan juga perbahasan di dalam suatu ilmu. Boleh ya? Nah, yang kelima al-istimdad. Istimdad ni rujukan terhadap ilmu tersebut.
Istimdad rujukan ataupun kita sebut ambil daripada mana lah, rujukan lah. Kalau ilmu perubatan, rujukannya daripada kajian, daripada pengalaman dan kajian-kajian doktor terdahulu tu dicatat dan direkodkan. Nak dapatkan maklumat tadi, kalau letak ubat ini kesan dia sekian, kalau tanda kulit macam ni, muka jadi pucat, ini tanda simptom pada penyakit sekian. Semua tu mari daripada kajian. Kajian ni jadi istimdad, dirujukan kepada penghasilan ilmu perubatan ini. Begitulah juga ilmu repair motor semua sekali. Dan kita dalam ilmu syarak ini adalah rujukan kita, istimdad kita, Al-Quran, Sunnah dan sekian-sekian. Dan juga bila kita tengok kekhususan ikut setiap ilmu itu, kita akan dapat perbezaan daripada rujukan-rujukan. Yang keenam, al-hukmu, hukum belajar sesuatu ilmu tersebut. Hukum ni jelaslah, ada setengah ilmu hukumnya fardu ain, ada setengah ilmu hukumnya fardu kifayah, ada setengah ilmu hukumnya sekian-sekian. Bahkan ada sampai tahap setengah ilmu hukumnya haram, contoh ilmu sihir. Itu contoh-contoh hukum yang kita akan dapati dalam pembincangan ilmu-ilmu ni. Yang ketujuh, al-ismu, nama. Nama kepada ilmu ni. Nama ma'ruflah. Ilmu tafsir, nama tafsir. Ilmu hadis, nama hadis. Ilmu tasawuf, khilaf perbincangan. Ada setengah orang tak suka pun nama tasawuf. Saya sebutlah siapa yang tak suka tu. Dia nak suruh pun nama ilmu suluk, dia nak suruh nama ilmu tazkiyah, tak apalah. Tukarlah nama pun. Tukarlah nama saya Datuk Seri sekian-sekian, saya masih lagi Nur Azam juga. Yang penting isi kandungan dia. Nama tak ada masalah. Tak payah berbincang lah panjang-panjang pasal nama, lepas tu balas. Nama letaklah nama apa-apa, asalkan kandungan yang dibincangkan tu kandungan yang sama. Yang keempat, al-wadih. Wadih ni, asal kepada wadih ni maksudnya orang pertama yang mengarang ataupun yang kita sebut pelopor lah, pelopor. Cuma pelopor ni al-wadih dalam ilmu Islam ni khususnya, dalam ilmu yang berkaitan dengan tafsir, hadis, fiqh semua ni, kebanyakannya kesemuanya datang daripada Rasulullah SAW lah. Rasulullah SAW dan juga para sahabat lah orang pertama yang letakkan batu asas. Cuma dalam pembincangan ilmu-ilmu hukum syarak ni, ilmu-ilmu syar'i, ilmu syar'i ni, dia akan letak makna wadih tu kepada orang pertama yang mengarang dengan lengkap. Orang pertama yang mengarang secara ilmu tu dibincangkan secara khusus dan perbincangan dia hampir dikatakan lengkap. Itu kebanyakan makna wadih tu rujuk kepada orang yang macam tu. Sebagai contoh, ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ni ajak kepada kita tentang disiplin-disiplin ataupun kaedah-kaedah untuk memahami dan nak mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan Sunnah. Ilmu usul fiqh tu bagi kita disiplin dan bagi kita cara bagaimana untuk keluarkan hukum daripada Al-Quran dan Sunnah. Cara ini sebenarnya Rasulullah ni dah ajak kepada sahabat-sahabat secara tak langsung. Kemudian sahabat-sahabat pula, lepas Rasulullah sudah tidak ada, Rasulullah sudah kembali ke rahmatullah, sahabat-sahabat berijtihad. Jadi rekod-rekod ijtihad sahabat-sahabat ni, cara bagaimana sahabat-sahabat ijtihad ni pun ditanda dan dicantikkan. Benda tu bukannya tak ada, cara-cara nak keluarkan hukum tu bukannya tak wujud, cuma belum dikarang dan belum disusun dalam satu buku yang khusus. Jadi dalam zaman Rasulullah SAW, zaman para sahabat, kemudian zaman tabi'in, benda itu wujud, cuma wujud dalam bentuk wujud lah, belum dicatat dan direkodkan dalam buku yang khusus. Jadi orang pertama yang susun dan juga himpunkan benda ni siapa? Di rekod ni khilaf, ada kata sekian-sekian apa, tapi yang ma'ruf dan juga pendapat yang muktabar ni adalah semua sepakat kata yang mula karang usul fiqh ni dia sebut al-wadih. Orang pertama yang himpunkan ilmu usul fiqh ni adalah Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah tu, Imam Syafi'i rekodkan dan catatkan dan himpunkan semua sekali cara-cara untuk ijtihad tadi, cara-cara untuk mengeluarkan hukum tadi dalam satu buku yang khusus. Jadi Imam Syafi'i dapatlah gelaran al-wadih bagi ilmu usul fiqh. Boleh? Jadi macam itulah juga kita akan jalan terhadap ilmu-ilmu lain nanti. Dan yang kesembilan, an-nisbah. An-nisbah ni kita sebut, kalau kata sekarang ni, dia punya kewarganegaraan dia lah, jinsiah dia. Dia masuk kategori apa? Kalau contoh ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis tu masuk bawah kategori al-ulum asy-syar'iyyah. Ilmu yang dinisbahkan kepada syarak. Masuk syarak ni ilmu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW.
ilmu yang dinisbahkan pada Al-Quran dan Sunnah. Sebab rujukan dia datang daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau contoh macam ilmu yang rujukan dia adalah daripada akal dan juga pengkalangan manusia, dia kan sebutlah ini daripada ilmu riyadhiyat, ilmu matematik ataupun ilmu logika sekian-sekian. Dia tengok kepada dia punya kategori dia. Mak ayah dia orang mana? Kalau mak ayah dia Quran dan Sunnah, dia akan nama lah ilmu tu ilmu ulum syar'iyyah. Kalau tengok dia rujukan dia tu datang daripada akal, pengalaman manusia dan juga kajian manusia, dia akan sebutlah ilmu handasah, ilmu riyadhiyat sekian-sekian. Ya. Ada banyaklah pecahan-pecahan tu. Jadi nisbah ni dia akan sebut ilmu ni ilmu apa. Setengah-setengah kitab dia akan sebut nisbah ni, dia akan sebut al-mubayyin. Ilmu ni berbeza antara satu sama lain. Berbeza tu sebab apa? Sebab kategori tak sama lah. Ini cuma nak sebut yang secara mudah untuk kita faham kategori ilmu-ilmu tu. Nah, yang last sekali al-fadlu, kelebihan ilmu tersebut. Faedah tak sama dengan al-fadlu kan. Faedah, natijah yang kita akan dapat lah daripada ilmu tersebut. Tapi al-fadlu ni kedudukan ilmu. Kedudukan ilmu. Dia akan sebutlah khilaf. Kalau yang ilmu hadis, ahli-ahli ilmu hadis dia akan sebut ilmu hadis tu asyraful ulum wa afdalul ulum. Sebaik-baik ilmu dan semulia-mulia ilmu. Yang ulama tauhid pula kata tak, tauhid inilah afdalul ulum. Ada orang gelak kat belakang tu. Ulama tauhid akan sebut ilmu tauhid lah ilmu yang paling tinggi sekali. Ada setengah kata ilmu fiqh lah ilmu paling afdal sekali sebab kita boleh tunaikan hukum syarak sekian-sekian lah. Pendapat ulama. Jadi yang penting kita faham al-fadlu ni kedudukan ilmu. Kedudukan dan kemuliaan ilmu ni di sisi para ulama. Jadi inilah secara ringkasnya maksud mabadi' al-ulum ni. Jadi bila muhadarah kita ni nama mabadi' al-ulum, maknanya kita nak buat muhadarah, kita nak bincang ataupun kita nak terangkan kepada sahabat-sahabat sekalian, anda ni pun sama-sama lah masih belajar lagi. Kita nak bincang dan kita nak kenal ilmu-ilmu yang kita nak belajar ini. Dengan pengenalan ini, bila kita dapat maklumat-maklumat yang ringkas tentang beberapa perkara ini, barulah kita boleh buat penilaian ataupun kita boleh buat gambaran sebelum kita nak masuk mengaji ni. Sebab zaman sekarang ni, terutama akhir zaman ni, bukanlah semua orang boleh himpun semua ilmu. Kita kena buat zaman takhasusat, zaman pemecahan tenaga ni. Beda tenaga, bahagi tenaga. Setengah ambil bidang fiqh, setengah ambil bidang hadis, setengah ambil bidang tafsir. Cuma tanpa kena ingat ni, tanpa menafikan perlunya kita dapat gambaran am ataupun gambaran secara ringkas terhadap ilmu-ilmu lain yang bukan jadi bidang takhasus kita. Jadi faedah dia adalah supaya kita dapat kenal sesuatu ilmu itu sebelum kita masuk belajar dan mengaji ilmu tersebut. Okay. Jadi di sini ada ramai lah naqal daripada ucapan Fadilatul Syekh Fadilatul Syekh Ustaz Ali Jumaah. Di dalam kitab dia disebut faidatu ma'rifati mabadi'il ilmi. Ini penting ni. Sebab kadang-kadang kita boleh pakai pi yang mengaji ataupun kita masuk saja. Siapa masuk azhar ni? Mak suruh. Siapa masuk azhar ni? Tak ada tempat lain lah. Ni dia boleh masuk. Macam-macam lah. Sebab apa masuk medik? Saja sebab itu dapat 11A kan. Medik dah paling sesuai sekali. Taknya, tak tahu sebab apa masuk medik. Jadi kita nak sebelum masuk ilmu tu kita kenal ilmu tu dulu. Masuk 3 tu Ustaz menyesal Ustaz. Masa nak tukar jadi ustazah pula. Ikutlah. Cuma nak bagi tahu pentingnya mabadi' ilmu ni pentingnya kat mana? Kita akan baca lah. Dia kata Syekh Fadilatul Syekh kata annaha muqaddimatu kulli ilmi. Mabadi' ilmu ni lah muqaddimah. Muqaddimah ni tempat permulaan. Nak mula mengaji ilmu tu kena letak yang ni dulu. Kena kenal maklumat-maklumat ini dulu. Annaha muqaddimatu kulli ilmin. Wa hiya allati wa hiya tu kembali kepada mabadi' ni lah. Allati idza 'arifa talibu ilmi idza 'arifaha. Sekiranya seseorang menuntut ilmu tu mengetahuinya, kat sini kembali kepada mabadi' tadi lah. Idza 'arifaha talibu ilmin. Ini yang poin yang kita kena gariskan. Tatashawwafat nafsuha. Hatinya akan cenderung, hatinya akan tertarik, hatinya akan rasa terbuka lah. Tatashawwafat nafsuha li talabi hadzal ilmi. Untuk belajar dan mendalami ilmu tersebut. Bila dia tahu mabadi' ilmu ni, jiwa ni akan terbuka, hatinya akan berasa minat
dan rasa teringin untuk mendalami ilmu yang telah dikenali tadi. Ini yang pertama faedah dia. Ini yang pertama, membawa kecenderungan dan juga membuka rasa minat pelajar untuk mendalami sesuatu ilmu. Okey. Wa biduniha, tanpa makrifah ni, tanpa mengetahui mabadi ilmu ni tadi, yakunu hadzal ilma, ilmu ni akan jadi bagi dia, contohlah kita ambil contoh ilmu perubatan. Tanpa pengenalan terhadap mabadi ilmu perubatan ni tadi, ilmu perubatan ni akan jadi kepada kita yakunu hadzal ilma binisbati lahu, bagi pihak kita, orang yang nak ngaji itulah lahu tu, bagi pihak orang yang nak ngaji tu, minal majhulil mutlaqi. Apa makna majhul mutlaq ni? Majhul mutlaq ni kita tak tahu langsung. Al-jahlu al-mutlaq maknanya kita tak tahu langsung maklumat tentang benda tu. Jadi kalau kita tak tahu langsung mabadi ilmu tafsir, kita tak kenal langsung ilmu tafsir, maknanya maklumat kita tentang ilmu tafsir tu maklumat yang kosong, tak ada langsung. Macam mana? Tahulah sikit-sikit medik ni. Tahulah kata tadi soalan duduk bincang soalan respiratory system lah, apa benda tu. Lepas tu duduk ENT lah, buat benda tu. Tahulah sikit apa, tahu dengar nama orang nak bincang. Kita duduk baca buku tafsir kat Kelik ni, dia pun duduk bincang medik, lari keluar duduk bilik lain. Tu bayar duduk tingkat 5 ni. Tak ada lah nak bagi tahu. Seumpamanya kita ada maklumat sedikit sebanyak tentang ilmu tersebut, tapi kalau kita tak tahu langsung, dia akan jadi al-jahlu al-mutlaq. Al-majhul ni tak tahu langsung. Bila tak tahu langsung ni, kita tak akan buat apa-apa. Kita tak akan terdetik nak tahu, tak akan terdetik untuk kaji, tak akan terdetik untuk bincang. Sebab apa? Sebab tak ada maklumat langsung. Sebagai contoh, tak ada maklumat langsung kata di Jepun tu berlaku tsunami. Tak ada, kosong maklumat. Ada apa kawan tu nak pergi tanya pula, mangsa tsunami apa dah jadi? Tsunami pun tak tahu, tiba-tiba kita tanya pasal mangsa, takkan berlaku. Jadi tuan orang Syekh Halim sebut di sini kata, kalau tak tahu mukadimah ilmu ni, kita tak akan terdetik langsung untuk pergi mengaji, tak akan terdetik langsung untuk menuntut ilmu tersebut, dan tak akan rasa dan tak akan tahu kepentingan ilmu tersebut. Minal majhulil mutlaqi alladhi la tatatalla'un an-nafsu ilaihi. Al-majhul mutlaq ni, nafsu jiwa ni takkan terdetik langsung untuk ambil tahu. Tatatalla' tu ambil tahulah, takkan terdetik langsung untuk ambil tahu, untuk nak tengok, nak kenal, li ta'rifa ma huwa, untuk mengetahui apakah ilmu tersebut. Jadi faedah besarlah bila kita faham mabadi ilmu ni. Tuan nak tulis sikit rujukan tu, boleh tengoklah. Kitab At-Tariq ila Turath Al-Islami, Safhah 102, Tab'ah Nahdah. Ta tu tab'ah lah, ta tu cetakan, sin tu sana, cetakan tahun 2007. Kalau siapa nak beli buku-buku yang hadis tu, memang penting sungguhlah untuk bagi pengenalan terhadap ilmu-ilmu ni. Hadis ni untuk rujukan dan bacaan yang boleh bantu kita lah untuk mengenali lagi dan juga memahami masalah-masalah ini secara lebih mendalam. Sekarang ni kita akan selesai bahagian pertama kita punya perbincangan malam ini. Setakat ni kalau ada soalan pun tanda lah. Kalau ada perbincangan, kita akan letak soalan last sekali. Macam mana pengusaha ni dah setuju lah. Dalam 10-10 ini, mengikut apa yang disebut oleh Fadilatul Syekh Usama Sayyid, maklumlah Syekh Usama disebut, yang paling penting sekali 3 sahaja. Yang paling penting, benda yang asasi lah, sebelum masuk mengenali ilmu tu, ataupun kita nak ambil, kalau kita tak sempat masa sikit, ataupun kita punya ruang tak cukup, 3 perkara saja yang jadi perkara yang paling penting untuk kita kenal sesuatu ilmu. Letak 3 ni sebagai tempat pertama. Yang pertamanya at-ta'rif, yang keduanya al-mawdu' ataupun objek kajian, bahan kajian kita apa, dan yang ketiganya faedah dia, as-samarah, apa faedah daripada ilmu tersebut. Yang lain-lain tu cuma al-mukammilat, yang menyempurnakan saja, menyempurnakan kita punya pengenalan terhadap ilmu ni. Semua yang basicnya tetap 3 ini. Tapi ikutlah, sebabkan masa yang diberikan pun masa yang, kalau bahasa mudahnya bukanlah kasar sangat, masanya tak wajar lah, taklah kasar. Kalau masa kasar sikit, masanya tak cukup. Jadi kita nak ikut kesempatan yang kita ada ni, kita nak bahagi secara adil terhadap perbincangan ilmu-ilmu ni. Kita akan letak perbincangan terhadap setiap ilmu ni, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan semua kita akan bincang 3 itu, dan kemudian adalah 1-2 yang anda rasa penting, anda akan tambah.
Jadi kertas nama dia kertas last minute. Sebab tu ada kosong banyak pun. Kosong ni bukan sebab malah. Kosong ni sebab tak nak bagi anak murid dalam kelas malah. Bukan ustaz malah. Sebab kalau ada tulis semua, orang ni pakai tak cantik lah lagi. Alasan tu kena cerdik sikit kan. Jadi tempat-tempat setengah kosong tu tulislah lagi. Jadi sekarang ni kita akan mula dengan ilmu tafsir. Pengenalan terhadap ilmu tafsir. Jadi sepanjang pengenalan ni kita akan sentuh mabadi asyarah tu secara lebih mendalam sedikit lah. Lepas ni kita boleh jelas dan boleh faham lagi apa ada mabadi asyarah tu. Mabadi ilmu tafsir. Yang pertamanya, ta'rif ilmu tafsir ni apa? Apa maksud ilmu tafsir? Jadi ada ramai beberapa ta'rif, tapi daripada 2 atau 3 ta'rif ni dia akan bagi penjelasan yang jelas lah supaya kita faham apa maksud ilmu tafsir ni sendiri. Ilmu tafsir ni maksudnya dia kata al-ilmu, satu ilmu al-bahithu an bayani ma'ani al-fadhil Quran. Itu yang fokus dia. Ilmu tafsir ni adalah ilmu yang mengajar kita, yang membahaskan, yang mengkaji tentang dan menerangkan tentang ma'ani al-fadhil Quran. Ilmu tafsir itu secara mudah dia adalah ilmu yang terangkan makna Quran. Bayan ma'ani al-fadhil Quran, kemudian wa ma yustafadu minha, dan juga menerangkan apa yang kita boleh keluarkan faedah-faedah daripada al-fadhil Quran. Apa faedah-faedah dan pengajaran-pengajaran yang boleh dikeluarkan daripada kalam Allah Ta'ala. Itu maksud ilmu tafsir. Ilmu tafsir ni nak keluarkan makna-makna daripada ayat Quran, dan juga nak keluarkan faedah-faedah yang terkandung di dalam kalam Allah ini. Sebab tu kalau kita tengok ilmu tafsir, dia akan letak ayat Quran, kemudian dia akan terangkan makna dan juga faedah-faedah daripada ayat Quran tersebut. Ini secara umum gambaran nak bagi kita kenal ilmu tafsir lah. Cara mudahnya macam tu. Boleh sekarang ni? Nampaklah kan? Disebut biikhtisari, sama ada syarahan tadi, syarah kepada makna tadi, ataupun istikhraj al-fawaid tadi. Biikhtisar, secara ringkas sahaja. Ada setengah kitab tafsir yang ringkas. Atau bitawassu'in, ataupun secara meluaskan, secara kajian yang mendalam. Sebab tu kita tengok ada setengah kitab tafsir, contoh tafsir Al-Jalalain. Satu ayat, satu kataan diterang satu makna. Satu kataan, satu makna, satu kataan saja. Satu lafaz Al-Quran dengan satu makna saja. Ada setengah kitab pula, satu ayat Quran saja 2-3 muka. Contoh kita boleh tengoklah kalau kita tengok kitab tafsir yang pelbagai ni. Jadi poin dia, fokus kita nak tak faham untuk kenal ilmu tafsir ialah ilmu yang menerangkan makna-makna Al-Quran kepada orang Islam ni. Boleh cakap ni? Boleh. Tarikh yang kedua lebih kurang dekat juga. Tarikh yang pertama ni anda ambil daripada kertas nota. Sebut bila sepatutnya kena sebut marjah, marjah ni kat mana. Kertas nota tu tak ada tulis muka depan. Dia tulislah, nanti esok kalau jumpa ni kita boleh tunjuk kat mana. Kita step nota mabadi ilmu tu, tapi tak ada muka depan. Untuk amanah ni kena sebutlah. Tak tahu marjah ni kat apa nama kitab. Cuma jangan bimbang lah, bukan kitab kumpulan sesat ke apa, bukan lah. InsyaAllah kitab ilmiah lah. Yang keduanya, tarikh yang kedua, di setengah ulama disebut ilmun. Satu ilmu yu'rafu bihi, kita boleh mengetahui dengan ilmu tersebut. Melalui ilmu tersebut kita akan mengetahui ma'ani kalamillahi ta'ala. Apa ni? Sama lah. Kita boleh tahu dengan ilmu tersebut, kita boleh tahu makna-makna ucapan kalam Allah Ta'ala ni. Apa contoh-contoh kalam Allah Ta'ala ni? Minal awamiri wan nawahi wa ghairiha. Jadi dalam Al-Quran tu terkandung arahan, terkandung larangan, terkandung kisah-kisah para anbiya, terkandung panduan-panduan hidup, terkandung nilai-nilai mulia yang perlu diterapkan dalam kehidupan manusia, dan sekian-sekian. Yang tu kita akan sebut di ujung. Lepas selesai tafsir tu kita akan sebut, kita akan ulang benda ni balik. Di wawairihah tu banyak. Tu kita akan tanda. Jadi poinnya sama lah, ilmu tafsir ni ilmu yang akan ajak kita tentang makna-makna kalam Allah Ta'ala tu khulafah. Bolehlah, mudahlah cakap ni. Pengenalan kita terhadap ilmu tafsir. Juga ni kitab masyhur lah di kalangan pelajar-pelajar ni, kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah. Muka surat 6 Tawah Halabi. Fawaid Al-Makkiyah tu salah satu kitab daripada kitab besar tu. Apa 7 himpunan Fawaid Mufidah untuk tolak apa? Pelajar pelajar yang mengaji mazhab Syafi'i ni. Boleh rujuklah ke kitab. Dalam kitab tu ada terang ke semua
hampir kebanyakan ilmu lah dia tentang takrif dan juga faedah saja. Boleh aku duduk di sini. Okey, selesai tentang takrif. Kita kenal lah sekarang ni lebih kurang kita dah kenal ilmu tafsir. Yang keduanya, bahan kajian kita. Dalam ilmu tafsir tu dia kaji apa? Jelas, mudah. Nak kaji apa lagi? Dia akan kaji alfazul Quran. Ini penting ni. Dia akan kaji alfazul Quran. Ilmu tafsir tu bahan kajian lafaz-lafaz Quran. Ayat-ayat Quran itu. Cuma dia kaji dari sudut apa? Dia kaji dari sudut min haitsu al-bahthu an ma'anihi. Di sudut mengkaji dan juga mencari tentang makna-makna lafaz Quran tadi. Kita nak keluarkan makna dia. Wa ma yustanbatu minhu, dan juga apa yang boleh dikeluarkan daripada lafaz-lafaz Quran tadi. Sebab apa dia sebut min haitsu? Min haitsu ni haisiyah, sudut kajian. Bahan kajian kita boleh jadi sama. Kita letak yang ni badan orang, yang ni pun badan orang juga. Cuma sudut kajian kita tu berbeza. Contoh dalam masalah ni lafaz Al-Quran, alfazul Quran. Kalau ulama tafsir, dia akan kaji alfazul Quran dari sudut apa? Dari sudut makna lah. Dari sudut makna dan juga dari sudut fawaid-fawaid yang terkandung dalam ayat Quran tadi. Kalau ulama tajwid dan juga ulama qiraat, kajian dia sama juga, alfazul Quran juga. Tapi dia kaji dari sudut apa? Dia kaji dari sudut tariqatul adab, cara nak sebut dan juga cara nak baca. Nampak kan? Bahan kajian boleh jadi sama di antara ilmu dan juga ilmu yang lain. Cuma yang membezakan ilmu itu dengan ilmu yang lain adalah sudut kajian. Contoh alfazul Quran ni macam yang mana sebut tadi. Boleh orang? Jadi kajian terhadap ilmu tafsir ni kita akan kaji tentang alfazul Quran untuk kita keluarkan makna-makna yang terkandung dalam ayat Quran. Okey. Sampai pada tempat kosong. Al-faedah ataupun samarah. Bila kita dah faham takrif dan juga bila kita dah kenal bahan kajian dia, jadi faedah dia jelas. Faedah dia jelas. Faedah yang pertama sekali dapat fahmu ma'ani kalamillah. Jelas. Bila kita mengaji tafsir, kita dapat fahamlah makna kalam Allah Taala. Kita dapat fahamlah apa yang terkandung di dalam ayat Quran tersebut. Asalnya kita baca tanpa faham, dah dapat pahala. Cuma bila dah mengaji tafsir, dah mengaji tentang makna Quran tadi, kita dapat maklumat baru atau kita dapat ilmu yang terbaru, ialah ilmu tentang makna yang terkandung dalam ayat tadi. Itu yang pertama. Ma'rifatu ma'ani al-Quran. Itulah lah. Jadi bila sebut ma'ani al-Quran, terkandunglah semua dalam tu, disebut hukum hakamnya, disebut akidahnya, disebut sekian-sekian, semua kita akan tahu belakang daripada ilmu tafsir. Boleh cakap ni? Al-istimdad, rujukan ilmu tafsir. Secara umumnya, al-istimdad dan juga al-wadih, kalau kata sekat ni ada pun